Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Kenyataan Menteri Undang-Undang hanya kabar angin. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Pasir Gudang, Hassan Karim menegaskan kenyataan Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang tidak boleh diterima. Kenyataan Wan Junaidi yang menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah berkenan bahawa tidak perlu dibuat undi percaya di Dewan Rakyat tidak boleh diterima kerana kenyataan itu bersifat hearsay atau dengar cakap. Jika dalam mahkamah keterangan hearsay tidak boleh diterima, kata Hassan dalam satu hantaran di Facebooknya. Menurut Hassan, yang juga seorang peguam, kesahihan kenyataan Wan Junaidi itu dipertikaikan kerana beliau tidak mendengar sendiri apa yang dikatakan oleh Yang di-Pertuan Agong. Sebaliknya, Wan Junaidi hanya mendengar daripada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ismail Sabri Yaakob adalah orang yang ada pertentangan kepentingan atau conflict of interest dalam soal undi percaya di Dewan Rakyat kerana prosiding undi percaya itu menguji kepercayaan terhadap dirinya sendiri selaku Perdana Menteri, ujarnya. Pada 7 September, Wan Junaidi dilaporkan berkata tiada keperluan untuk mengemukakan usul undi percaya terhadap kepimpinan Perdana Menteri di Parlimen bagi menentukan keabsahan pelantikannya. Beliau berkata keabsahan pelantikan Ismail Sabri tidak perlu dipertikaikan lagi kerana peruntukan Perlembagaan Persekutuan menetapkan kuasa melantik Perdana Menteri adalah di bawah Yang di-Pertuan Agong. Perkara ini, usul undi percaya tidak sesuai dilakukan kerana Perdana Menteri baru saja mengambil alih jawatan itu. Ahli Parlimen juga sudah menghadap Yang di-Pertuan Agong bagi menyatakan sokongan dan dalam masa singkat, saya tidak melihat mereka akan mengubah pendirian. Katanya seperti dipetik bernama. Bagaimanapun, Hassan menangkis alasan Wan Junaidi dan sekaligus mempertikai hujah Peguam Negara. Perlu diingat semula kronologi apa yang berlaku. Kenyataan Yang di-Pertuan Agong supaya Perdana Menteri yang dilantik perlu membentangkan usul undi percaya secepat mungkin di Dewan Rakyat telah dikeluarkan di dalam satu kenyataan bertulis secara rasmi oleh Istana Negara pada 18 Ogos 2021, kata pemimpin keadilan itu. Jelasnya, dalam amalan undang-undang pentadbiran yang melibatkan kedudukan Ketua Utama Negara, jika ada suatu titah atau dekri baharu daripada Yang di-Pertuan Agong, titah tersebut hendaklah dibuat secara bertulis dan dimaklumkan kepada umum melalui kenyataan media rasmi Istana Negara dan bukannya melalui Perdana Menteri ataupun Wan Junaidi. Nama baik Yang di-Pertuan Agong perlu dipelihara oleh Perdana Menteri yang ada sekarang. Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri mungkin selesa untuk membuat U-turn. Semalam cakap lain, hari ini cakap lain. Rakyat boleh menghukumnya di dalam mahkamah media sosial sekarang ataupun di dalam pilihan raya akan datang. Tetapi amat buruk padanya kepada institusi Yang di-Pertuan Agong jika baginda juga dilihat oleh rakyat telah melakukan U-turn, tegasnya. Kata Hassan adalah mulia jika kata dikota dan janji ditunaikan. Usul undi percaya di Dewan Rakyat adalah sesuatu yang memenuhi konvensyen dan perundangan Perlembagaan Persekutuan. Mengulas lanjut, beliau berkata Perlembagaan Persekutuan tidak menyebut bahawa Perdana Menteri boleh disahkan menerusi surat akuan Ahli Parlimen. Sambil menghormati keputusan duluan yang pernah dibuat oleh Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan, tetapi jika dirujuk kepada teks Perlembagaan Persekutuan, sesungguhnya tidak ada barang sepatah perkataan pun yang menyatakan bahawa keabsahan Perdana Menteri boleh ditentukan secara SD, Statutory Declaration ataupun surat akuan berkanun. Perlembagaan Persekutuan dengan jelas menyatakan majoriti sokongan kepercayaan perkara 43/2/A atau tidak ada majoriti sokongan kepercayaan perkara 43/4 hendaklah ditentukan dan dilakukan di dalam Dewan Rakyat, jelasnya. Sebelum itu, Peguam Negara Tan Sri Idris Harun telah menyangkal titah Yang di-Pertuan Agong dengan kenyataannya bahawa tiada keperluan untuk mengabsahkan pelantikan Ismail Sabri dan kerajaan yang telah dibentuk menurut lunas undang-undang. Kenyataan Peguam Negara itu dibidas oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan sebagai pertentangan dengan titah Yang di-Pertuan Agong kepada semua ketua parti sewaktu sesi menghadap di Istana Negara pada 17 Ogos yang lalu.
Seperti yang terakam di dalam kenyataan media Istana Negara bertarikh 18 Ogos 2021, Seri Paduka Baginda telah bertitah bahawa Perdana Menteri yang telah dilantik oleh Baginda menurut Perkara 40-2-A dan 43-2-A Perlembagaan Persekutuan hendaklah secepat mungkin mengemukakan usul undi percaya di Dewan Rakyat untuk mengabsahkan beliau mendapat kepercayaan majoriti Ahli Dewan Rakyat. Demikian kata Majlis Presiden Pakatan Harapan yang terdiri daripada Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Kata mereka, titah Seri Paduka Baginda ini turut ditekankan oleh Timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Sultan Azlan Shah dan keperluan undi percaya ini telah dipersetujui semua ketua parti. Mereka mengingatkan Perdana Menteri supaya tidak mengguna pakai nasihat peguam negara yang salah sekiranya Perdana Menteri tidak mahu mengikut jejak langkah mantan Perdana Menteri ke-8 yang mengakibatkan ketidakstabilan politik apabila keabsahan beliau sentiasa diragui dan dipertikai. Nampaknya Panglima UMNO ini sama penakutnya dengan Tan Sri Mahyidin Ahmad Yassin yang menggunakan pelbagai alasan kerana tidak berani berhadapan dengan pembangkang di Parlimen. Kalau begini keadaan yang berterusan, rakyat akan hilang keyakinan kepada kerajaan. Justru, jika rakyat pun tidak mampu diyakinkan, bagaimana Malaysia boleh meyakinkan pelabur?